Dr. Burhanuddin semasa Melaya ditakluki Jepun. Kita ingin bincangkan peranan Dr. Burhanuddin semasa Tanah Melayu di bawah pentadbiran tentera Jepun atau biasa juga disebut zaman Jepun atau merujuk pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Peranan beliau yang paling menonjol ialah apabila beliau dilantik oleh pihak Jepun memegang jawatan dalam pentadbiran mereka. Pelantikan ini dibuat kerana sumbangan Kesatuan Melayu Muda dalam membangkitkan semangat anti-Inggeris dan menolong tentera Jepun menaklukki Tanah Melayu atau kerana pengaruh Ibrahim bin Haji Yaakob. Marilah kita melihat organisasi yang digunakan ketika itu untuk menentang Inggeris dan menyokong Jepun. KMN ditubuhkan tahun 1939 bagi membangkitkan semangat anti-Inggeris. Tujuan lain adalah untuk menentang penguasaan golongan feudal atau bangsawan, menghakis sifat kenegerian di kalangan orang Melayu, menentang organisasi asing yang menguasai ekonomi tempatan, menghindarkan orang Melayu daripada ditindas oleh kaum lain. Pertubuhan ini merupakan pertubuhan politik bersifat kekuasaan pertama di British Malaya. KMM berhasrat untuk menggulingkan Inggeris dengan cara kekerasan yang menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia di bawah cogan Melayu Raya di Melaya dan Indonesia Raya di Indonesia. Menurut beberapa orang pengkaji, nama Kesatuan Melayu Muda itu mendapat pengaruh daripada Indonesia sekiranya dilihat daripada segi kecenderungan pertubuhan itu. Ada juga berpendapat nama itu mencontohi Turki Muda yang terkenal pada orang Melaya ketika itu. Dalam buku sejarah yang diajarkan di tingkatan 4 dan 5, dicatatkan nama itu adalah Ilham Sultan Jenain. Menurut Ibrahim bin Haji Yaakob sendiri, sebagai seorang pengasas dan ketua KMM membawa makna penyatuan tenaga baru dan pemuda untuk menggerakkan kebangsaan yang luas. Ibrahim bin Haji Yaakob telah menjadikan KMM sebagai alat atau badan propaganda Jepun dan akhbar milik pertubuhan itu, Watan Melaya digunakan sebagai alat propaganda anti-Inggeris. KMM juga mengelilingi Tanah Melayu bagi mendapatkan sokongan orang Melayu terhadap cita-cita mereka. Penyokong KMM dari Mahad Kedua Ihya Asarif telah menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang Inggeris. Pada tahun 1939, Mustafa Hussein memperkenalkan KMN kepada Dr. Burhanuddin. Oleh kerana sikap KMN menentang Inggeris, maka Inggeris pada akhir 1941 sebelum Jepun menyerang Singapura telah bertindak menangkap Ibrahim bin Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad dan penyokong-penyokong KMN. Bagaimanapun, Dr. Burhanuddin tidak ditangkap kerana dianggap tidak berbahaya dan beliau sebenarnya tidak begitu aktif berbanding pemimpin-pemimpin KMM yang lain. Berikutan penangkapan itu menyebabkan kegiatan KMN terhalang dan dilemahkan dengan teruk. Seperti mana dijanjikan Jepun kepada Ibrahim bin Haji Yaakob, 2 hari selepas Singapura jatuh ke tangan Jepun, anggota KMM yang ditangkap dibebaskan oleh tentera Jepun. Semasa pembebasan itu, Dr. Burhanuddin dapat bertemu dengan kawan-kawannya di penjara Changi, Singapura. Semasa pentadbiran Jepun, Dr. Burhanuddin telah diiktiraf oleh Ibrahim bin Haji Yaakob sebagai pemimpin utama walaupun beliau tidak menjawat apa-apa jawatan penting dalam KMM. Sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Ahmad Bustamam yang menjadi penolong setiausaha tidak diberi sebarang jawatan penting dan telah dihantar balik kampung mencari untung nasib sendiri. Ishaq Haji Muhammad pula yang bekerja di Utusan Melayu hanya diteruskan tugasnya sebagai wartawan Malay Simbun, sebuah akhbar Jepun di Singapura. Dengan itu, Dr. Burhanuddin memiliki kedudukan yang lebih baik daripada mereka. Ibrahim bin Haji Yaakob juga memutuskan siapakah yang akan terus tinggal di Singapura atau diminta pulang ke negeri masing-masing. Mereka yang rapat dengan Ibrahim bin Haji Yaakob diminta terus tinggal di Singapura dan yang tidak penting telah dihantar pulang ke negeri masing-masing. Ahmad Bustamam dan 50 orang lagi ahli KMM menaiki kereta api barang dari Singapura pada waktu petang dan tiba di Kuala Lumpur pada waktu tengah hari esoknya untuk pulang ke negeri masing-masing. Seperti kawan-kawan yang lain, Dr. Burhanuddin tidak terlibat dalam perancangan kerjasama dengan pihak tentera Jepun. Semua perancangan dilakukan sendiri oleh Ibrahim bin Haji Yaakob
tanpa keterlibatan kawan-kawan yang lain telah meletakkan Kesatuan Melayu Muda berada dalam keadaan selesa semasa pentadbiran Jepun di Semenanjung Tanah Melayu. Mereka telah diberi jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran Jepun. Burhanuddin dilantik sebagai penasihat adat istiadat dan kebudayaan Melayu di Markas Tentera Jepun di Taipei, Perak. Ibrahim bin Adi Yaakob pula dilantik sebagai penasihat ahli waris Melayu kepada Gubernur Jepun di Singapura. Bukankah tindakan Dr. Burhanuddin yang sanggup bekerjasama dengan Jepun itu menimbulkan berbagai soalan yang memerlukan jawapan? Bukankah sebelum ini beliau menentang sebarang bentuk penjajahan? Bukankah penentangan beliau terhadap Inggeris sangat keras dan berterusan sehingga beliau mengatakan wajib melancarkan jihad? Mengapa pula dengan penjajah Jepun beliau menjadi lembut dan sanggup bekerjasama? Sedangkan Jepun sudah pun terkenal dengan sikap kejam, bengis dan zalim. Mengapakah beliau masih terus bertolak ansur dengan penjajah Jepun yang terbukti menekan suara rakyat tempatan? Dalam tulisannya, Dr. Burhanuddin menyatakan kekejaman, kebengisan, kejujanaan, kezaliman fasis Jepun tiada siapa yang tidak kenal dan tidak perlu dituliskan pemerintahan kuku besi Fir'aun kurun ke-20. Gerakan kebangsaan diharamkan sama sekali oleh Jepun. Maka ahli-ahli Kesatuan Melayu Kiri telah mengambil langkah Musa dalam istana Fir'aun. Ada yang tinggal di dalam, ada yang tinggal di luar, mengambil bahagian di hutan rimba jadi anti-fasis. Ada yang berjalan gerakan sayap semut putih, harimau dan sebagainya. Ada pula yang memasukkan diri dalam bintang 3, Parti Komunis, anti-fasis dan lain-lain. Kesedaran dan kemarahan dengan sebab pekerti Jepun menyerahkan 4 buah negeri Melayu kepada Thailand. Kira apa yang Soekarno ucapkan dalam filem Soekarno dilakonkan oleh Airyo Bayu adalah lebih tepat bagi menerangkan mengapa golongan yang menentang penjajah ini mengambil sikap pro-Jepun. Quote, dengan Belanda, kita ada pilihan, nak sokong atau tidak. Dengan Jepun, kita tidak ada pilihan, seperti pilihannya hanya satu, bekerjasama, unquote. Mungkin juga peristiwa pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Nanking, China juga memberi iktibar dan pengajaran kepada pemimpin-pemimpin Melayu, terutamanya Kesatuan Melayu Muda. Jangan sampai Jepun mengambil tindakan seperti mana mereka ambil di China itu. Daripada sudut lain pula, Dr. Burhanuddin dan KMN telah menunjukkan betapa lemahnya golongan radikal semasa pentadbiran Jepun. Mereka hanya dapat melihat dengan kecewa perpecahan tanah Melayu kepada dua bahagian. Satu bahagian di bawah pentadbiran Siam dan satu bahagian lagi di bawah pentadbiran Jepun. Penyerahan 4 buah negeri utara dan pantai timur adalah sebagai membalas baik budi Siam kerana membenarkan wilayah selatannya digunakan sebagai pintu masuk Jepun ke tanah Melayu. Upacara penyerahan keempat-empat buah negeri utara dan pantai timur itu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, dilakukan di Bangkok, Thailand pada 20 hari bulan Ogos 1942. Pihak Thailand diwakili oleh Perdana Menteri Thailand, Field Marshal Flag Phi Bonsongkram. Pihak Jepun diwakili oleh Duta Jepun T.G. Tsukugami. Perjalanan itu sebagai satu tanda persahabatan for the sake of a new order in East Asia. Malah golongan kiri terpaksa akal dengan kehendak Jepun terhadap nasib mereka sendiri. Persatuan politik mereka, Kesatuan Melayu Muda, telah diharamkan apabila Mustafa Hussein, timbalan Presiden Kesatuan Melayu Muda, menuntut kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh Jepun sewaktu meminta bantuan bagi memudahkan kemasukan ke tanah Melayu. Namun, setelah menguasai tanah Melayu, semua janji itu dilupakan. Jepun seperti penjajah lain menindas rakyat tempatan, termasuklah orang yang menolong mereka. KMM diharamkan setelah 5 bulan kedatangan Jepun, iaitu pada Jun 1942. Setelah KMM diharamkan, Dr. Burhanuddin terus bekerjasama dengan Jepun dengan menjadi pegawai kerajaan di Taipei, Perak. Beliau tidak membaikot, sedangkan ada di antara kawan-kawannya memasuki hutan untuk menentang Jepun. Mustafa Hussein memilih untuk tidak mahu bekerjasama.
Ishak Haji Muhammad juga memilih untuk tidak bekerjasama dan balik kampung menjadi petani. Mereka tidak mahu bekerjasama kerana kecewa dengan janji kosong Jepun. Semasa tanah Melayu dan Sumatera berada di bawah satu pentadbiran, Dr. Burhanuddin mengambil kesempatan itu meyakinkan Jepun untuk diadakan persidangan ulama Malay Sumatera di Singapura pada 1943 yang dianjurkan melalui Sendenbu, iaitu Jabatan Propaganda Jepun. Antara ulama yang turut hadir termasuklah Bunya Hamka. Kongres itu bertujuan untuk mencari fatwa dan menyatukan perasaan kekitaan di antara umat Islam di kedua-dua wilayah itu. Setengah pihak mengatakan kongres itu sangat berjaya. Dr. Burhanuddin berjaya mengadakan satu persidangan majlis agama se-Melaya di Istana Iskandariah Kuala Kangsar Perak, iaitu pada tahun 1944. Kongres itu dihadiri oleh Wakil Majlis Agama Negeri, ulama, mufti dan wakil institusi pengajian Islam dari seluruh tanah Melayu. Hasil persidangan itu, Majlis Agama Serantau ditubuhkan untuk mentadbir al-ehwal umat Islam. Namun begitu, perancangan Dr. Burhanuddin untuk mengadakan persidangan kedua Majlis Agama se-Melaya pada tahun 1945 telah dibatalkan oleh Jepun yang risau terhadap kesan majlis dan persidangan itu dalam menghidupkan semangat kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu di tanah Melayu. Hal ini memang sudah terbayang semasa kongres pertama itu. Antara jasa Dr. Burhanuddin ialah beliau dapat melindungi dan menghidupkan madrasah kedua Ihya Gunung Semanggul yang pengetuanya ialah Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Kenalannya daripada madrasah itu dicerobohi dan dijadikan markas milik tentera Jepun. Malah Dr. Burhanuddin membawa Ustaz Abu Bakar Al-Bakir untuk terus sabar berunding dengan pegawai tentera Jepun dari Singapura dan Tokyo bagi mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu pada Ogos 1945. Profesor Itagaki sebagai penasihat tentera Jepun Al-Ehwal Orang Melayu mendapati tanah Melayu mempunyai kesempatan untuk merdeka bersama-sama dengan Indonesia. Ibrahim bin Haji Yaakob boleh gunakan persiapan kemerdekaan Indonesia seperti yang dirancang oleh Jepun dan Soekarno untuk mendapatkan persetujuan pemimpin-pemimpin Indonesia bagi rancangan kemerdekaan tanah Melayu itu. Dengan itu, Ibrahim bin Haji Yaakob telah bertemu dengan Soekarno untuk meminta tanah Melayu dimasukkan ke dalam kemerdekaan Indonesia. Soekarno kemudian telah membawa usul itu kepada persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk pada 28 Mei 1945 bagi membincangkan cadangan tersebut. Cadangan Soekarno itu telah dipersetujui demi faedah keselamatan dan kedaulatan politik Indonesia. Bagi membincangkan kemerdekaan Indonesia daripada tangan Jepun, Soekarno dan Muhammad Hatta telah pergi ke Saigon. Di sana, Soekarno dan Hatta telah berbincang dengan Field Marshal Terauchi, pemimpin tertinggi Jepun bagi kawasan Asia Tenggara. Dalam perjalanan balik itu, Soekarno dan Hatta singgah di Taiping Perak bagi mengadakan perbincangan bagi tanah Melayu merdeka dalam Indonesia Raya. Perbincangan itu melibatkan Soekarno, Hatta, Dr. Burhanuddin dan Ibrahim bin Haji Yaakob dengan pegawai Jepun itu dibuat pada 12 atau 13 Ogos 1945. Ibrahim bin Haji Yaakob sebagai Ketua Orang Melayu melakukan semua runjungan bagi pihak tanah Melayu. Dr. Burhanuddin yang tidak membantah dan membiarkan Ibrahim bin Haji Yaakob menjadi pemimpin nombor satu telah membolehkan beliau mendapat kepercayaan oleh Ibrahim bin Haji Yaakob. Beliau telah diminta oleh Ibrahim untuk mengadakan satu persidangan bagi menyokong kemerdekaan yang akan dicapai nanti. Permintaan Ibrahim bin Haji Yaakob itu dengan mudah diterima oleh Dr. Burhanuddin kerana beliau menyendari kesibukan Ibrahim yang terpaksa menyusun strategi dengan Jepun dan menyusun strategi dengan Indonesia bagi mendapatkan kemerdekaan bersama-sama Indonesia. Persidangan itu dicadangkan akan diadakan pada 17 Ogos 1945 di Hotel Station, Kuala Lumpur. Persidangan itu turut dihadiri oleh wakil-wakil pemuda Melayu dari seluruh semenanjung tanah Melayu dan selatan Thailand. Satu surat tergempar jawatankuasa keris telah diadakan di Kuala Lumpur pada 15 atau 16 Ogos.
Musyawarah itu memberi tumpuan kepada 3 isu. Isu pertama, bagaimana untuk menjayakan kemerdekaan Melaya melalui Indonesia Raya. Kedua, bagaimana mengelakkan penguasaan MPAJ-A ke atas Melaya dan mempertahankan hak orang-orang Melayu dalam pentadbiran. Dan ketiga, mencari jalan menolak tuduhan bahawa keris adalah tali barut Jepun. Pada malam 17 Ogos, penyokong-penyokong keris mengadakan majlis sambutan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dalam majlis itu, kira-kira 20 orang hadir, termasuk Itagaki dan temannya Yamada Hideo dan Profesor Ono Shizaburo. Pihak Jepun memberitahu bahawa mereka tidak dapat melaksanakan rancangan untuk memberi kemerdekaan tanah Melayu bersama-sama Indonesia kerana Jepun menyerah diri secara mendadak pada 15 Ogos 1945. Dengan itu, usaha untuk mendapatkan kemerdekaan adalah soal orang Melayu sendiri. Dr. Burhanuddin sebagai pemangku pengurusi dengan nada sedih terpaksa menyatakan kesannya kerana gagal mencapai matlamat mendapatkan kemerdekaan. Walau bagaimanapun, beliau mengumumkan akan meneruskan perjuangan tanah Melayu melalui Indonesia Raya. Sementara itu, Ibrahim bin Haji Yaakob yang berada di Singapura terkedu lidah kerana mendapat tahu Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaan secara tergesa-gesa tanpa memberitahu keris dan Ibrahim sendiri. Beliau telah mendesak Jepun menyediakan kapal terbang untuk beliau, isteri beliau Maratul Haji Sirat dan kaum keluarganya termasuk adik iparnya Onan Haji Sirat dan sahabatnya Hasan Manan terbang ke Indonesia. Tokoh besar semenanjung tanah Melayu ini sebenarnya menabur bakti di Indonesia. Beliau meninggal pada 8 Mac 1979. Menghargai jasanya membebaskan bumi Indonesia, jenazah pejuang itu disemadikan di Taman Pahlawan, Kalibata, Jakarta, tanda bukti beliau seorang patriot. Pada batu nisannya tercatat nama Lieutenant Colonel Iskandar Kamal Agastra. Dr. Burhanuddin sendiri tidak dapat meneruskan rancangan yang dibuat oleh Ibrahim kerana beliau tidak dimaklumkan. Selama ini, Ibrahim bertindak seorang diri, mengadakan hubungan dengan Jepun dan membuat keputusan. Satu perkara lagi, kumpulan-kumpulan yang menentang Jepun telah menguasai keadaan. Beliau juga tidak dipandang berkarisma seperti Ibrahim. Dengan itu, segala usaha Dr. Burhanuddin untuk mendapatkan kemerdekaan bersama-sama Indonesia menjadi hancur. Kegagalan ini mungkin disebabkan strategi yang kurang tepat dan sikap lepas tangan Ibrahim. Walau bagaimanapun, tidaklah mustahil untuk diramalkan bahawasanya seandainya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan keris telah berjaya menguasai keadaan di tanah Melayu di mana Soekarno di Indonesia sekitar bulan Ogos 1945, maka sudah tentu kedudukan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan politik di tanah Melayu seterusnya akan menjadi amat tinggi dan mustahak sekali. Mohon semua yang melihat video ini untuk share dan subscribe video ini. Tolong share dengan kawan-kawan dan keluarga. Terima kasih.